forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawan Amir terhadap Dr. Mahathir. Muncul di pentas PAS mahu PN sapu bersih dalam PRN. Kita baca sedikit detail. Membuat kemunculan pertama di pentas PN bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad malam ini menyeru pengundi ARGA memberi kemenangan kepada gabungan itu dalam Pilihan Raya 6 Negeri 12 Ogos nanti. Beliau bercakap di depan ribuan hadirin di Stadium Sultan Muhammad Kota Baru. Mahathir berkata PN perlu menyapu bersih dan menang di ke-6 negeri. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kawan Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Itulah politik saudara, sebab nampak gayanya hari ini Dr. Mahathir masih lagi mau bermain dengan politik, maka terpulang pada beliau lah. Dan hari ini katanya Dr. Mahathir hadir di Kelantan untuk solat munajat Rasulullah, dan kabarnya dikerahkan semua orang, tak kira lah sama ada pelajar-pelajar itu orang UMNO ke, dikumpulkan di stadium katanya, semata nak tunjuk kekuatan. Jadi hadir Dr. Mahathir ada, Haji Hadi ada, Tan Sri Muhyiddin ada, pimpinan-pimpinan daripada Perikatan Nasional berkumpul di Kelantan hari ini. Cuma yang saya lihat gambarannya bahawa dia juga kali ini hadir ke Kelantan menziarahi keluarga Allahyarham Tan Sri Nek Abdul Aziz. Cuma saya kata kenapa penting sangat sekarang ni? Dulu nampak macam tak penting. Artinya keluarga Nek Aziz juga begitu penting agar mereka dapat kononnya untuk dapat meyakinkan rakyat Kelantan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional turut menyantuni impian dan harapan Tuan Guru Nek Aziz. Katanya lah begitulah saudara. Sebab itu hari Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mengadakan pertemuan dengan isteri Allahyarham Tan Sri Nek Aziz. Tapi kali ini barulah datang tengok pula PAS, Dr. Mahathir, berlumba-lumba lah. Sebab tu saya katakan saudara, bahawa dalam hidup kita ni, waktu masih hidup orang tak suka, bila dah tak ada barulah orang kenang. Itu keadaannya. Ya saudara? Saudara Zohana Hana, rakyat Perlis pun tak ada kerja. Betul sayang, kesian. Sekarang masalah sekarang ni, ekonomi yang sedang dipertingkatkan. Ya saudara, kalau kerajaan negeri Perlis juga haruslah memikirkan. Sebab mereka sudah pun berada menjadi kerajaan, fikirlah untuk rakyatnya. Saya dapat laporan juga, ya, Haji Wan Ismail, apa khabar Tuan Haji, Saudara Osman Hamid Hussein, Saudara Badrul Hisham, Saudara Mat Syahli. Itu juga Saudara Kamaruddin Osman, salam pencerahan, salam madani. Pula laporan daripada ni, dia kata, someone comment in this live were filtered to protect the community experience. Teman-teman, sebab saya katakan, jangan gunakan bahasa yang tak baik. Sebab apa-apa komen anda itu akan disingkirkan oleh admin yang ada. Saudara, hormatilah. Ini ruangan ini bukan untuk memaki hamun, saudara. Sebenarnya malam tadi, selepas saya buat pencerahan pada anda, sekitar jam 1:30 pagi, saya tengok, alamak, saya kata, bahawa Datuk Seri Sanusi telah pun menuntut Datuk Saifuddin mohon maaf dalam tempoh seminggu. Kalau tidak, dia akan mengumumkan surat saman. Saman pula dah. Katanya, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengumumkan notis tuntutan terhadap Datuk Seri Saifuddin Nasution supaya Menteri Dalam Negeri itu mohon maaf dalam tempoh 7 hari kerana didakwa memfitnah beliau berhubung kegiatan mencuri unsur nadir bumi REE di hutan simpanan Bukit Enggang Sik. Jadi, Datuk Seri Muhammad Sanusi juga menuntut Datuk Seri Saifuddin membayar ganti rugi yang munasabah berhubung kenyataan dakwaan fitnah yang mendakwa beliau menerima kompaun RM500,000 atas kesalahan mencuri unsur nadir bumi. Jadi itu keadaannya saudara. Sebagaimana dilaporkan Awani melaporkan malam tadi pukul 2:30 pagi saya. Peguam yang mewakili Datuk Seri Sanusi adalah Tengku Amalin. Beliau berkata anak guamannya turut menuntut dalam tempoh 7 hari agar Datuk Seri Saifuddin mengeluarkan aku janji bertulis untuk berhenti daripada mengulangi mana-mana dakwaan seperti yang pernah dilakukan sebelum ini. Itu katanya. Tapi hari ini sewaktu beliau melancarkan, Datuk Seri Saifuddin melancarkan ini pejabat baru untuk pejabat immigration, satu lagi di Putrajaya, saudara. Jadi katanya untuk nak buat pasport dan sebagainya, ada lagi satu pejabat di Putrajaya Precinct 1. Saudara, Datuk Seri Saifuddin kata, dia kata tak terima lagi pun surat. Nak saman-samalah dia kata. Pula. Retinya sama itu belum sampai lagi lah ke pejabat
Datuk Seri Saifuddin. Saya yakin mungkin hari Isnin. Dan masih lagi lah bergelut dengan saman menyaman. Sebab itu dia kata dalam waktu yang sama, Datuk Seri Saifuddin dia menjawab. Sebab kemarin kita dengar kenyataan terbuka dalam ceramah Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia mengatakan bahawa waktu Datuk Seri Saifuddin bertanding jawatan Timbalan Presiden menentang saudara Rafizi, bila dia kalah, dia kata Datuk Seri Saifuddin berjumpa dengan beliau untuk membatalkan mesyuarat dan sebagainya. Tapi Saifuddin kata bukan. Saya bukan membatalkan, saya memohon supaya jangan dibatalkan parti keadilan. Kerana selepas saja pemilihan parti, apabila saudara Rafizi menang jawatan Timbalan Presiden, ada dakwaan kononnya berlaku undian yang dianggap sebagai undi bunian. Jadi kerana ada dakwaan begitu, ROS dia straight, dia kata kalau ada berlaku ketimpangan begitu, mereka akan membatalkan parti keadilan. Sebab itu Datuk Saifuddin pergi bertemu dengan Datuk Seri Hamzah selaku Menteri Dalam Negeri. Dalam keadaan begitu, janganlah terus nak batal parti orang. Itu maksudnya. Tapi kata Hamzah, jangan lupa Datuk Saifuddin pernah datang jumpa dia. Memanglah dia sebagai Menteri Dalam Negeri waktu itu. Dan sebab itu Datuk Saifuddin mengatakan bahawa bukan soal untuk membatalkan parti, tapi untuk menyelamatkan parti. Itu gambarannya. Tapi terpulanglah. Ini pun juga nanti saya kira akan berakhir dengan saman menyaman. Pasti akan berlaku saman menyaman, saudara. Itulah keadaannya yang saya lihat. Apa yang sedang berlaku dalam negara kita. Baik, saudara. Saya rasakan tak berhentilah. Besok siapa pula saman siapa. Dan lusa siapa pula yang kena cekup. Saya rasa ada lagi ni, saudara. Sebab saya nampak apabila pimpinan-pimpinan yang parti pembangkang melontarkan macam-macam tuduhan terhadap Perdana Menteri, adanya bau fitnah. Saya tengok ada laporan-laporan, kenyataan-kenyataan, saya kata, bahayanya dia orang ni. Saya rasa tentulah pihak berkuasa akan bertindak. Tambah-tambah lagi kalau bos mereka yang dicerca sebegitu rupa. Jadi sekarang ni saya mau esok berharum betul. Kecamuk mereka buat ni sekarang ni sekarang. Memang berkeceramuk. Politik negara kita sekarang ni dalam keadaan yang berkeceramuk, saudara. Bagaimanapun sebab itulah saya yakin apa yang dilakukan oleh semalam ada teman-teman bertanya apakah saya dah dapat tentang laporan kajian daripada Institut Darul Ehsan. Saya dah dapat, tapi saya kata saya mula-mula tak nak mengulas, tapi saya melihat dalam keadaan sekarang ini, saya yakin apa yang dilakukan oleh Institut Darul Ehsan itu ada kebenarannya. Apabila ia mengatakan bahawa Pakatan Harapan mempunyai 74.1% sokongan dalam pilihan raya negeri-negeri akan datang, terutama di Selangor. Selaku pengurusi eksekutif Profesor Datuk Muhammad Ridwan Osman, beliau memaklumkan kajian yang mereka lakukan bahawa pengundi-pengundi di Selangor menyokong Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri yang akan datang. Itu memang jelas, saudara. Malah bila saya dah baca semalam bagaimana kedudukan kursi-kursi yang ditandingi, sekejap lagi saya nak baca laporan sedikit lagi, saudara. Dan ternyata, saudara, bahawa kabarnya anak muda juga pun di Selangor khususnya mereka sudah kembali untuk kepada perikatan. Saya dah beritahu pada anda bila saya memberi pencerahan, undian daripada warga yang mereka menyokong parti keadilan, mereka tak lari. Yang kadang-kadang yang lari yang berkeceramuk ni, saudara, adalah kesan daripada beberapa orang yang telah pun meninggalkan UMNO. Dulu mereka jadi menteri, mereka jadi majlis tinggi, mereka jadi wakil rakyat, mereka ada pengikut. Jadi pengikut-pengikut mereka inilah, saya kata balaci-balaci ini yang akan turut serta. Tapi tak ramai mana pun. Tadi, saudara, laporan saya dapat daripada Pusat Dagangan Dunia Putera, WTC, penuh. Dewan Tun Sin On tak boleh nak masuk, penuh. Bercerita, kali ini cukup meriah, ramai. Saya dapat call lebih kurang 10 call. Dia kata, kenapa saya tak datang? Saya kata, saya nak buat pencerahan dan Presiden pun tahu saya dengan cara saya lah, saudara. Dan bila mereka bertanya, kenapa tak datang? Kenapa tak saksikan? Ini peristiwa besar. Saya kata, kenapa? Kata, ramainya orang sampai tak boleh nak masuk dewan pun. Saya kata, alhamdulillah lah. Sebab warga UMNO dari seluruh negara datang untuk mengetahui calon-calon mereka. Saudara,
Contoh komen saya lah sebelum ni kita tahu. Tun M kata dekat Haji Adi kata dekat Tun M. Muhyiddin kata dekat PAS. Sekarang dia orang ni demi untuk melawan Anwar, mereka telah bergabung untuk melawan dengan Anwar supaya nak lawan kerajaan Madani ni. Tu dia orang dah bergabung lah. Supaya dia orang boleh menang begini. So, kita pun tahu. Kita jangan contoh kalau orang PAS jangan termakan. Sebelum dulu ni, kau PAS kata dekat Mahathir. Sekarang ni kita baik pula. So, politik ni kejap je berubah. Okey, mari kita terus menyokong kerajaan berduaan dan baik-baik Anwar Ibrahim supaya negara kita aman dan maju untuk kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.